Kisah ini datang daripada Wan Putra. Beliau berkongsi dalam kiriman email yang dikirimkan kepada saya. Wan Putra bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan dalam perkara yang ingin dikongsi sama. Saya adalah salah seorang pekerja yang mana saya menjalankan kerja-kerja pembaikan, kerja-kerja penyelenggaraan MRT di Singapura. Tidak kesorangan, kami ada satu pasukan. Bila MRT berhenti beroperasi antara 12 lebih tengah malam sampailah 5:30 pagi, waktu itulah kami akan turun ke landasan. Kami akan buat kerja-kerja pembaikan, peningkatan dan sebagainya. Casey dan juga pendengar ya, pengalaman saya ni berlaku agak lama dahulu. Waktu tu saya ni budak baru masuk. Dan waktu itu juga kami sedang menjalankan kerja peningkatan dekat laluan MRT Newton. Saya dengar banyak cerita tentang laluan Newton MRT. Malah tempat tu pada mulanya memang sunyi sepi. Waktu malam tak ada orang lain kecuali kami pekerja-pekerja yang turun ke landasan. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar yang bukan rakyat Singapura, MRT ni adalah kereta api yang mana stesen MRT Newton sebuah stesen bawah tanah. Difahamkan, kawasan Newton ni dahulunya adalah sebuah tempat yang amat menakutkan. Banyak perkara-perkara yang menyeramkan pernah berlaku dekat stesen ini. Entah benar ataupun tidak, saya pun tidak pastilah. Tapi inilah pengalaman peribadi saya. Dengar cerita dari orang, tak pernah percaya. Jadi katanya di sini, waktu tu kami pun turun ke landasan sekitar 1 lebih pagi. Saya berada dekat hujung, sedang nak buat beberapa kerja-kerja pembaikan, peningkatan dekat landasan kereta api yang disebutkan di bawah tanah. Jadi supervisor saya menyuruh saya pergi ke hadapan dan melakukan sesuatu kerja, yang mana saya mengikut arahannya. Saya pun ke depan seorang diri, yang lain semua sedang sibuk di belakang, dan ada lagi 2 teman akan bersama dengan saya sebentar nanti. Saya pun jalan lah. Saya jalan cari tempat yang tulis ada nombor, rel nombor berapa. Jadi dia dah berikan saya arahan untuk pergi ke tempat dengan nombor yang diberikan. Saya menuju ke arah tempat itu. Berjalan seorang diri, rasa takut juga. Dialah bawah tanah, dan ini adalah pertama kali sebenarnya waktu zaman saya mula-mula bekerja di stesen MRT. Bila sampai tempat kawasan yang dimaksudkan, saya pun sedang melakukan kerja. Tengah buat kerja, tiba-tiba bawah tanah memang tak ada orang lain kecuali saya dengan rakan-rakan yang lain. Saya dengar dengan jelas suara seseorang sedang menangis pada pagi tersebut. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Pada mulanya saya tidak indahkan bunyi tangisan tersebut. Saya memang tak indahkan sebab saya tak nak fikir yang bukan-bukan. Tapi mula-mula pelan, makin lama makin kuat, semakin jelas, dan tak boleh saya elak daripada terdengar suara tangisan di landasan kereta api ataupun landasan MRT bawah tanah. Lalu mendengar Ria 897, katanya Wan Putra, saya pun bersuara seperti mana yang kita selalu dengar. Aku tak kacang kau, kau janganlah kacau aku. Aku kat sini nak cari rezeki, tolonglah. Lalu saya toleh ke belakang tengok ada tak 2 kawan yang akan bersama dengan saya untuk bantu buat kerja sama-sama. Jadi bila saya pusing ke belakang, saya nampak seorang kawan sedang jalan menuju ke arah saya.
Alhamdulillah, dalam hati ni alhamdulillah ada kawan juga. Lambat betul. Dan sedang saya waktu tu menyangkung, sedang menyangkung menggunakan lampu suluh untuk suluh bahagian tertentu landasan kereta api tu. Saya dengar dekat belakang kawan saya sedang jalan telapak kaki, dengar makin dekat. Lepas tu sambil suluh, saya dengar kawan saya cakap, buat apa tu? Tak adalah, inilah encik suruh aku buat ni. Kau tolong aku boleh tak pegangkan lampu suluh? Hei, pegangkan lampu suluh. Jadi sedang saya suluh, saya perlukan 2 tangan. Saya pun hulur lampu suluh dekat belakang teman saya. Hei, pegangkan lah, saya belum toleh ni. Bila saya toleh belakang, teman saya tidak ada di belakang saya. Jal, mana tak ada orang Casey belakang saya. Saya diam, cuba tenangkan diri saya. Kemudian katanya saya henti seketika. Saya patah balik. Saya jalan agak jauh. Kemudian rupa-rupanya kawan saya 2 orang sedang buat kerja. Dan mereka tanya, Wan, kau pergi mana lah? Aku pergi tempat nombor ni lah. Kan cik suruh pergi sana tadi. Kau betul, sinilah. Rupa-rupanya saya salah. Saya dengar dengan jelas supervisor saya katakan pergi ke, misal kata nombor 43. Rupa-rupanya bukan 43. Nombor yang lain dan 2 orang teman sedang sibuk buat kerja. Saya pula berada di tempat lain. Adakah saya tersalah dengar? Ataupun ada suara yang menyuruh saya pergi ke nombor yang dimaksudkan? Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Itu dia kisah saudara. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar Misteri Jam 12 pada tengah malam ini. Dan di Facebook Ria, saya dah muat naikkan satu video pertanyaan. Anda boleh tonton video tu dan anda jawab soalan yang saya tanyakan dalam video tersebut. Apa yang akan anda lakukan dalam video tu? Cubalah tengok. Anda tengok dan beritahu saya. Apakah yang akan anda lakukan? Lungsuri Facebook Ria. Saya di konti dan tadi baru rakamkan sebelum mulanya rancangan Misteri Jam 12 ini. Kalau anda dalam situasi yang saya sebutkan dalam video tu, apa yang akan anda buat? Saudara pendengar Misteri Jam 12 di Singapura, di Malaysia, di Brunei, yang berada di Indonesia, di Kepulauan Riau khususnya, yang berada di luar Singapura jauh, seperti pendengar kita ni, daripada Zaidi Arifin katanya, Brother Casey sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12 berada di Australia. Kata beliau, always looking forward for MJ12. Harap kisah malam ni yang best, yang gerik-gerik. Okey, terima kasih pada anda Zaidi. Kita juga ada Shaliza katanya sedang mendengar. Yang kini Shaliza kata berada di mana ni? Oh, Shaliza berada dekat bandar yang saya nak pergi. Tak pergi-pergi sampai sekarang ya. Kata beliau sedang mendengar rancangan MJ12 di England. Dan katanya di bandar Leicester, MJ12 memang best. Saya ada kisah yang saya nak kongsi sama dengan Casey. Harap boleh Casey ketengahkan dalam MJ12. Katanya beliau di sini, Shaliza menceritakan, saya sebelum tinggal dekat rumah yang saya tinggal sekarang ini, beberapa tahun pertama saya duduk di England ni, saya dengan suami telah pun sewa sebuah apartmen. Ini bukan rumah sebuah, ini apartmen macam rumah flat. Dia ada tangga, ada lift turun naik, dan dia ada sebuah rumah. Dalam rumah tu cuma ada 2 bilik tidur yang agak kecil. Jadi alhamdulillah sekarang dah berpindah lah ke rumah sebuah. Tapi dahulu waktu-waktu kami mula bertapak ni di England, tinggal di sebuah apartmen. Apartmen ni memang sunyi sepi. Naik lift, keluar lift, kiri kanan semua rumah orang, pintu tutup. Bayangkan, macam dalam movie, filem seram-seram. Begitulah situasi apartmen yang saya tinggal. Dan bila tinggal di sana, saya ni ialah
Di Singapura ni kita hidup berjiran, dan kita nak tak nak pun akan ternampak jiran kita. Kita akan bertegur sapa, kita akan kenal jiran. Tapi bila tinggal dah pindah dekat England ni, lain sedikit situasi di sini. Mereka sering tutup pintu, dan saya pun jarang nampak jiran. Saya pun tak tahu siapa tinggal sebelah saya, orang tua ke, orang muda, solo ke, single ke, dah rumah tangga. Jadi bila suami saya keluar bertugas, saya tinggal di rumah seorang diri. Saya pun tak tahu nak jalan ke hulu ke hilir, tak tahu mana nak pergi. Maklumlah baru saja menetap di England pada waktu itu. Jadi apa yang berlaku, saya pun sebelum tu dah buat persiapan, dah pergi supermarket, dah beli coklat dan juga tidbits untuk disimpan dalam rumah dan bahan-bahan pasar yang lain. Jadi saya belikan coklat. Ingat lagi coklat, tak boleh sebutlah jenama coklat ni, sebagai a welcome gift. Welcome saya ni kepada dalam community apartment yang saya sewa ni buat sementara waktu. Saya pun suami pergi kerja, saya pun siapkanlah dengan beg. Dalam beg tu ada coklat-coklat. Saya ketuk, nak ketuk beberapa rumah jiran saya. Rumah yang pertama saya ketuk adalah rumah yang berada pintunya bertentangan dengan pintu saya. Saya keluar, saya pun pergi ke rumahnya, saya ketuk. Excuse me, hello, I'm your next door neighbor. Saya cakap dalam bahasa Inggeris. Saya ketuk lagi. Hello. Tak ada orang pula. Tak apalah, saya pun jalan. Saya nak jalan ni, tiba-tiba saya dengar ada orang buka pintu. Pintu yang saya ketuk tu, saya toleh, dengar orang tutup gedung. Macam dia buka, mungkin nak mengendap saya, siapa yang ketuk pintu. Kemudian bila saya nak toleh, saya dapat lihat pintu tu ditutup depan mata saya, Casey. Tak apalah, saya pergi rumah jiran sebelah. Saya ketuk pintu, ketuk. Akhirnya seorang wanita dalam keadaan sedang tidur. Dia bangun dengan mukanya yang ronyok. Dia buka pintu. Saya pun perkenalkan diri. Saya kata, minta maaf, saya mengganggu tidur awak. Saya jiran sebelah. Ini ada hadiah coklat dari saya. Dia pun senyum. It's okay. Thank you. Welcome to the neighborhood, kata beliau. Kemudian dia senyum dan katanya nanti petang kalau dah bangun, dia akan ajak saya berbual-bual. Okeylah. Saya pun serahkan dia tutup pintu. Kemudian nak pergi, tengok jam, takut mungkin mereka di sini budaya masih lagi tidur. Saya pun batalkan. 2 rumah saja saya ketuk. Petang hari tu, sedang duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba pintu rumah saya diketuk. Oh, jiran sebelah yang tadi tidur, dia pun masuk dalam. Saya pun berbual dengan dia lah. Dia pun beritahu saya kalau nak pergi beli makan dekat sini, dekat mana, pergi pasar dan sebagainya. Very friendly, seorang wanita yang sungguh peramah orangnya. Kemudian saya tanya tentang rumah di hadapan rumah saya. Tadi aku ketuk rumah depan ni, tapi dia tak nak buka. Bila aku jalan, dia buka. Aku toleh, dia tutup pintu. Kemudian dia tanya saya, rumah mana? Depan ni sebelah kiri ke? Oh tak, betul-betul depan rumahku. Kemudian dia cakap dengan saya, tak boleh jadi, sebab rumah ni dah 2 bulan kosong, tak ada orang, sebab terbakar. Rumah ni dekat dalam hangus, terbakar, dijilat api. Mana mungkin ada orang dalam rumah tu. Kau tak salah rumah kan? Jadi saya pun bangun. Dia pun bangun, pergi dekat pintu. Saya tunjuk, this house. Yes, rumah ni rumah terbakar. Ada seorang lelaki tua yang mati dalam rumah. Bukan kerana mati terbakar, tetapi mati kerana terhidu asap yang begitu kuat. Saya pun terdiam. Tapi aku rasa aku nampak macam dia buka pintu. Tak apalah. Saya kata maybe, kemungkinan saya salah tengok. Kita pun duduk berbual. Dan akhirnya setelah nak dekat 40 minit kita berborak-borak, dia pun kata dia pun nak pulang ke rumah. Dan saya katakan terima kasih kerana sudi berbual dengan saya. Dia pun balik. Saya pun duduk depan dekat ruang tamu. Pintu masih terbuka, masih memandang ke arah rumah yang dikatakan terbakar. Betul ke rumah ni terbakar?
Saya tak percayalah. Tengok depan pintunya okey. Mungkin agaknya lah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, akhirnya saya pun siapkan diri nak pergi ke beberapa tempat yang telah pun disarankan oleh jiran sebelah. Ialah jalan-jalan, tengok kawasan perumahan. Saya keluar dari rumah, sedang nak berjalan, jalan, saya rasa macam ada orang ikut saya dari belakang. Apabila saya sedang tunggu lift untuk naik ke atas, tengah tunggu lift, saya boleh bau dekat belakang saya bau terbakar. Saya ingatkan mungkin ada rumah terbakar. Saya toleh belakang, tengok kiri, tengok kanan, tak ada pun asap. Tak apalah. Masuk dalam lift, seolah-olah bau terbakar tu ikut saya. Perasaan saya pada waktu itu takut teramat sangat. Sampai bawah, sambil jalan, mulut saya komat kamit membaca surah. Keluar jalan sampai hujung, tengok kawasan perumahan. Sampai dekat apartmen saya, dan nak balik ni, saya fikiran, aku nak naik atas rumahku depan rumah yang disebutkan tadi. Kalau dia menjelma macam mana Saya kuatkan semangat. Naik lift, pintu lift terbuka. Semakin kuat dan pantas jantung saya berdegap-degup. Jalan, setapak, setapak, setapak. Keluarkan kunci depan rumah. Buka pintu. Dekat belakang, saya dengar dia pun sibuk buka pintu. Saya masuk rumah, tutup pintu besi, tutup pintu kayu tanpa toleh ke belakang. Saya duduk dekat sofa. Daripada waktu saya balik sampai suami saya pulang, saya tak buat apa-apa kerana terlampau takut sangat-sangat. Itulah pengalaman saya. Beberapa bulan bila saya baru sampai di England, menyewa sebuah apartmen. Misteri Jam 12. Bagaimana dengan anda semua? Dah tengok video? Apakah yang akan anda buat? Tiba-tiba kalau tengah lift terbuka pintu, nampak sesuatu yang menakutkan depan muka anda. Ada yang kata di sini macam-macam komen saya terima. Banyak pula. Cabutlah. Ada yang kata naik lift lain Ada yang kata kalau dia buat macam tu, my first reaction will be tangan saya terus naik tumbuk muka dia. Bagus. Itu betul lah Itu adalah mungkin tindak balas daripada reflex, dipanggil reflexes lah. Kalau anda macam terperanjat kan, kalau tertumbuk pula, tertumbuk pula, habis kesian Jadi boleh lihat video tu dan boleh berikan pendapat pandangan anda. Ada yang kata di sini wow, terkejut Casey kalau nampak wajah macam tu, seram sih. Saya akan pertama sekali bila saya beli rumah, saya takkan beli rumah tingkat atas, saya akan beli rumah tingkat 1. Jadi balik tak payah naik lift, kata beliau. Itu daripada Aminah Rashid. Okey, saya nak ketengahkan kisah. Kalau tadi kisah di England yang dah dibacakan untuk anda, tapi beliau tak beritahu England di mana. Sekarang ni menetap di Leicester, mungkin di tempat yang sama, kawasan yang sama, saya tidak pasti. Yang ini kiriman daripada Nora kata, Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam. Boleh kongsi pengalaman yang Nora nak ceritakan ini. Ini berlaku dengan suami ketika dalam perjalanan nak balik ke rumah lah. Ini selepas makan malam dengan suami, dan suami memandu dengan saya. Tiba-tiba suami saya ni ambil shortcut. Shortcut saya tak rasa ni shortcut Kami pergi menjamu selera dekat salah sebuah restoran di kawasan Chua Chu Kang. Katanya ni sebuah restoran makan di sana, dan selepas makan tu kita duduk hangout dan sebagainya. Jadi bila nak balik tu, suami menggunakan laluan yang dikatakan shortcut di sini, jalan belakang, melepasi kawasan Police Academy yang baru.
Kemudian masuk kawasan tapak tanah perkuburan Yahudi, Kristian, kemudian kubu Islam. Jalan dimaksudkan Jalan Bahar. Sebabnya beliau kata beliau tinggal di Boon Lay, jadi itulah laluan yang suami gunakan untuk pulang ke rumah. Jadi pengalamannya kita kongsi sama dalam Misteri Jam 12. Jadi bila suami menggunakan laluan belakang yang disebutkan tadilah, mungkin ada di antara anda memang kenal dengan laluan yang dikatakan di sini. Sedang suami memandu, suami turunkan tingkap nak isap rokok. Jadi saya pun turunkan tingkap. Kemudian suami pandu dengan perlahan sebab berbual-bual, sedang berborak-borak dengan saya. Jadi sedang bercakap-cakap tu, memang kawasan tu tak ada kenderaan pun yang lalu kecuali kami yang sedang menggunakan laluan jalan yang dikatakan tadi. Jadi sedang jalan, tiba-tiba saya nampak dengan jelas Casey, bila masuk dekat kawasan tapak tanah perkuburan, sebelah kiri saya nampak dekat kubur walaupun gelap, tapi oleh kerana cahaya bulan menerangi pada malam itu, dapat lihat dengan jelas. Ini kalau tak silap saya kubur Kristian. Sebab bila melihat keadaan kubur tu, kemungkinan kubur Kristian. Dan batu-batu kubur-kubur Kristian ni ada yang tinggi-tinggi Casey. Yang paling menakutkan saya apabila saya ternampak ada seorang perempuan mungkin. Sebab rambutnya panjang sangat. Rambut panjang dan rambutnya panjang mengurai sampai ke lantai. Saya bila ternampak benda tu terus tak boleh bercakap. Saya terus tertenung dan merenung susuk tubuh yang ada tidak jauh daripada kenderaan yang suami saya pandu. Mata tertumpu pada satu sudut, sedang tengok dan hayal. Walhal suami sedang berbual, tanya saya soalan, tanya saya, sampaikan suami tepuk. Oi, tepuk saya. Suami tanya, kenapa dengan awak ni? Saya tak tahu nak cakap apa Casey. Tak apa-apa bang, taklah bang. Sebabnya saya takut nak bilang. Kalau dah keluar dari kawasan tapak tanah perkuburan, saya akan bilang. Jadi pendengar Ria 897, teruskan perjalanan, dah tak berani nak pandang luar. Tak berani lagi. Suami pun pandu, suami pun habis isap rokok, kita pun naik dan tutup tingkap. Naikkan tingkap, tutup tingkap. Kemudian suami tanya, kenapa dengan awak tadi? Saya panggil banyak kali, awak tak layan saya. Saya pun jawab apa yang saya nampak tadi. Dan selepas saya nampak benda tu, tiba-tiba tak boleh bergerak. Langsung tak boleh bergerak, seolah-olah benda tu memukau saya untuk terus pandang dan tengok ke arahnya. Casey, saya rasa mungkin matlamatnya adalah untuk mengenakan para pemandu supaya terjebak dalam kemalangan jalan raya. Nasib baik saya tak memandu. Suami saya yang memandu, saya cuma ternampak terus terpukau untuk tengok ke arah makhluk itu. Dipendekkan cerita, sampai rumah. Bila dah sampai rumah, dah mandi, bersihkan diri, naik atas katil, suami dengan saya tarik selimut, dah nak tidur. Dah all set nak tidur. Saya telah pun lakukan kesilapan yang besar. Setelah suami lalu dekat kawasan-kawasan kubur, kubur Cina, kubur Melayu, kubur Kristian, kubur macam-macam jenis kubur dekat Jalan Bahar tu, ada baiknya jangan terus balik rumah. Singgahlah ke mana-mana kawasan, beli air, duduk dekat kawasan tu, tempat tu 10-15 minit, baru balik rumah. Jadi sebelum masuk rumah pun ada cara Casey. Kena beri salam yang dengan betul, langkah kaki kanan, dan ada juga bacaan-bacaan yang harus dibacakan. Oleh kerana suami ni terus balik rumah pandu, sampai depan pintu rumah pun tak gunakan cara nak masuk rumah dengan betul. Masuk dalam, dah mandi, bersihkan diri, baring. Suami pun tengah baring atas katil, nak tunggu lelapkan mata. Suami tiba-tiba dah masuk alam mimpi. Saya nampak dekat belakang pintu
Sebab bila saya tidur dengan suami, pintu bilik katanya, pintu bilik kami tak tutup. Jadi pintu bilik tu terbuka. Belakang pintu bilik ada kepala orang tengah jenguk dengan rambut panjang. Mula-mula saya nampak benda hitam. Ada macam bonjolan hitam dekat pintu tu. Bilik dah gelap, tak nampak jelas. Saya tengok mungkin baju suami tergantung. Saya perhatikan, tengok makin lama makin ke depan, makin ke depan. Ya Allah, kepala orang. Nak terpekik tak boleh, takut suami nanti terbangun. Saya miringkan badan. Saya baca berkali-kali surah yang saya ingat. Baca sampaikan saya terlelap, Casey. Keesokan harinya suami keluar pergi kerja. Saya putarkan CD surah-surah daripada suami keluar sampailah suami balik. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey pendengar Misteri Jam 12, seterusnya saya nak bacakan kisah pengalaman ini. Entah benar ataupun tidak, peringatan pada semua, rancangan MG12 hanya sekadar hiburan, hiburan. Dan kalau ingin kepastian boleh tanya mereka yang arif, yang pakar. Kalau tidak, kita hanya dengar ini adalah pengalaman mungkin peribadi ataupun kisah yang direka hanya untuk hiburan semata-mata. Ini datang daripada seorang pendengar berkenaan dengan susuk. Kiriman ini beliau ingin dikenali sebagai namanya sebagai Fee, F-E-Y, Fee. Fee kata, pengalaman saya nak kongsi sama berkenaan dengan susuk. Katanya di sini ramai wanita menggunakan susuk, tapi jarang juga nak cari lelaki yang mengaku menggunakan susuk. Kata Fee, saya pernah menggunakan susuk. Dan susuk yang saya gunakan ni bukan susuk yang saya gunakan ini adalah susuk untuk membuat orang suka dekat saya. Bukan suka sebagai nak jadi matai, tidak. Tapi suka. Maksud saya, majikan-majikan saya suka dengan saya. Sesiapa jua yang baru berkenalan dengan saya akan suka dengan saya. Dan saya akan dapat lebih banyak peluang. Saya akan dapat lebih banyak ruang untuk naik pangkat dan sebagainya. Itulah matlamat saya memakai susuk. Yang dipanggil di sini, susuk ni sejenis susuk magnet. Saya menggunakan susuk ini di bahagian-bahagian tertentu wajah saya. Dipasang, dicocok-cocok. Adalah juga upacara-upacara tertentu. Bila kita memakai susuk, ada juga pantang larang yang kita harus patuhi. Dipendekkan cerita, katanya di sini, akhirnya setelah lebih kurang 15 tahun mungkin saya mengenakan susuk ni, waktunya untuk saya tanggalkan susuk ni. Saya dah tak boleh tanggalkan susuk ni lagi. Sebab lelaki yang bertanggungjawab memasang susuk dekat saya, apa yang saya dengar berita ni, beliau telah pun dipenjarakan dengan waktu yang agak lama. Tak tahu bila dia keluar. Dan saya rasa takut sangat-sangat kalau susuk ini tak dapat dikeluarkan daripada tubuh saya. Anda bayangkan pendengar Harapan 97,
Selepas tu, pertama sekali saya dah nak keluarkan susuk sebab saya rasa dah tak ada gunanya lagi susuk ni dalam tubuh. Tapi masih ada. Oleh kerana saya dah tak kuasa dengan susuk, saya pun mula langgar pantang. Langgar pantang. Benda ni tak boleh buat, saya buat. Sebab dah tak kuasa dan dah tak kisah dengan susuk ni. Benda ni tak boleh buat, saya buat. Dah langgar pantang. Sampaikan pada satu hari, saya terus jatuh sakit. Saya jatuh sakit. Demam, badan lemah. Malam hari saya tengah tidur seorang diri dalam rumah. Casey, seorang diri dalam rumah, tengah tidur atas katil. Katil saya dalam rumah katil besar, Casey. Katil king size. Walaupun saya tinggal seorang diri, katil saya memang besar, bukan single bed tapi king size. Saya suka bantal yang banyak dan golek-golek. Tengah tidur dengan sedap ni, tidur, saya peluk bantal peluk saya. Kemudian istighfar berkali-kali kerana terlampau takut sangat-sangat. Saya buka mata, tengok bantal peluk saya. Bukan sesuatu yang saya gambarkan tadi. Tapi dalam keadaan mata pejam, saya pegang meraba-raba seperti susuk tubuh manusia. Dan macam mana tiba-tiba boleh bau pacai. Rupa-rupanya susuk saya pakai ada pendampingnya. Ada pendamping. Jadi pada waktu itu, pendamping tu belum dapat saya ubah dan tukar. Itulah pengalaman yang diceritakan di sini dari Fi untuk Misteri Jam 12. Sekarang ni, kata Fi, susuk tu masih dalam wajah. Dah ramai pakar saya jumpa. Ada yang terus saya katakan nak buka susuk, oh minta maaf, saya tak sediakan khidmat tu. Ada yang kata nak pakai susuk, cuba dan cuba, tak dapat-dapat juga. Terima kasih. Baik saudara, selamat tengah malam kepada semua dan terima kasih kerana bersama dengan saya Kisi dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Anda telah pun dihiburkan dengan 3 buah lagu dan harap anda juga terhibur dengan kisah-kisah untuk bahagian pertama Misteri Jam 12 awal tadi. Yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran. Itu di talian 669-11897. Ya, 669-11897. Terima kasih kepada anda yang telah memberikan respon, komen anda tentang video yang saya muat naikkan di Facebook Ria berkenaan dengan kalau anda dalam situasi ramai. Komen-komen anda tu membuat saya terkikik sorang-sorang dalam konti ni. Walaupun bawah tanah sorang-sorang, tetap juga terhibur dengan komen-komen. Terima kasih lah. Nak baca semua nanti tak masa tidak mengizinkan. Jadi saya baca tadi off air. Kelakar betul. Ada yang nak pingsan lah. Ada yang kata saya pura-pura pingsan Gisi. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan kita akan teruskan kisah Misteri Jam 12. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam Misteri Jam 12. Okey saudara, saya mohon maaf tadi saya cuba, sebenarnya saya terima satu kiriman audio yang dikirimkan, entah benar ataupun tidak. Ingat, rancangan MJ12 ini hanya sekadar hiburan dan ini audio yang dikirimkan oleh seorang pendengar. Katanya ini bukan beliau rakamkan, tapi ini beliau terjumpa audio ini di salah sebuah laman yang beliau kongsi dengan saya. Katanya Casey, mengikut dalam audio ni menceritakan ini berkenaan dengan sebuah rumah yang mana rumah ni seringkali ada pelbagai gangguan dan antara gangguan-gangguan ni akan terdengar waktu malam seperti bunyi angin angin yang kedengaran dalam rumah tu. Kalau dekat luar berangin, bunyi angin kita faham, tapi dalam rumah ni, ini apa yang dikongsilah oleh pemilik rumah ni.
Jadi mereka meletakkan pita rakaman di bahagian-bahagian tertentu rumah. Yang ini merupakan bahagian bawah rumah. Kalau rumah-rumah di rumah-rumah di negara-negara barat ni, mereka mempunyai bahagian bawah rumah. Jadi diletakkan di bawah rumah, bahagian bawah rumah, pita rakaman ini. Dan kemudian pita rakaman ini, audio yang telah pun dirakamkan untuk beberapa jam tu telah pun beliau menggunakan kaedah kuatkan, mereka kuatkan, naikkan, normalize ataupun gain, dikuatkan supaya dapat dengar apa mungkin yang halus yang terselindung di sebalik bunyi yang ada dalam rumah ni. Kita dengar sedikit, entah benar ataupun tidak. Mungkin audio ini dibuat-buat ataupun mungkin tidak. Saya tak dengar apa-apa. Saya cuma dengar bunyi yang seperti bunyi angin. Tapi tak tahulah adakah ini bunyi sound effect ke ataupun benar-benar rakaman yang dilakukan dalam Misteri Jam 12. Jadi saudara, ini dengar ni bunyi. Ini ada beberapa rakaman-rakaman. Jadi mereka rakam, nanti dengar bunyi, mereka potong, mungkin masuk waktu yang lain pula. Rakam lagi sikit, potong lagi, masuk waktu yang lain. Jadi ia akan bertukar-tukar bunyinya. Dan dengar, saya dengar bunyi ini seram juga. Kalau dalam rumah kita bunyi macam ni. Okay, sekali lagi saya putarkan untuk anda. Kita dengar ni. Itu antara kalau tadi di bahagian bawah rumah, yang ni pula bunyi di bahagian atas rumah, di salah sebuah bilik, dikatakan di sini. Okey, itulah. Saya tak dengar apa-apa. Saya dengar bunyi wow. Tapi mengikut kiriman ini, katanya yang tukang simuat naikkan mengatakan kalau dengar dengan teliti, dengar seperti suara orang kata help me, help me. Ada 2-3 kali. Tak apalah, saya pun tak dengar. Mungkin itu hanyalah hayalan semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya akan teruskan dengan kisah dan juga satu lagi audio untuk anda dengar. Kita dengar audio ini selepas ini. Okey, ini satu lagi rakaman yang dikatakan sedang mereka berbual. Ini perbualan antara seorang ibu dengan anak yang tinggal berjauhan. Juga berlaku di salah sebuah kawasan di negara barat. Dan menceritakan tiba-tiba terdengar sesuatu dan mereka ni perbualan mereka yang menggunakan telefon rumah sentiasa dalam rakaman. Perbualan tu dirakam. Apabila mereka dengar kembali seperti ada suara seseorang dalam rakaman itu. Rakaman inilah kita dengar sedikit saja untuk anda tentang suara yang dapat kita dengar di sebalik rakaman ini. Ini merupakan perbualan. Sedang berbual, tiba-tiba senyap dan bila dengar balik ada macam suara orang. Dengar. Ini perbualan ibu dengan anak sedang bercakap, tiba-tiba suara orang macam bernafas. Dan suara tu dalam kiriman yang saya terima menyebutkan perkataan seolah-olah bunyinya seperti
I'll kill you. Bayangkan awak tengah berbual dengan mak awak, mungkin pukul 10 malam, 11 malam, 12.30 malam. Mak buat apa mak? Ni mungkin dekat negara, mungkin dia tak beritahu, dia katanya di salah sebuah negara di Eropah. Tengah berbual, mak buat apa? Ni aku tengah penat lah tadi ni. Siapa tu mak? Siapa apa? Siapa tu? Mak diam. Apa tu? Katanya kedua anak beranak ni terus letak telefon dan mereka tidak menghubungi antara satu sama lain pada malam itu dan hanya berinteraksi pada keesokan harinya. Dan kemudian suara ringkas ini menjadi viral. Yalah, audio macam-macam boleh dilakukan, boleh ditukuk tambah, boleh ditambah efek dan sebagainya. Adakah benar ataupun tidak? Ingat, rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan saja. Selamat tengah malam kepada KC dan juga para pendengar Ria 897. Saya nak berkongsi satu peristiwa. Ini adalah kisah yang benar-benar berlaku. Saya menyewa sebuah rumah dan saya tahu saya dimaklumkan, tapi saya tidak rasa ia akan menjadi satu bebanan dalam hidup saya. Rumah yang saya sewa ada kematian dalam rumah. Biasalah Casey, orang mati ni tak boleh dielakkan. Setiap hari ada orang mati di mana-mana. Dalam hospital, di jalan raya, orang mati tengah solat, orang mati dalam rumah. Jadi kematian ni sesuatu yang tak boleh dielakkan. Tapi saya diberitahu rumah ni ada orang mati. Tapi saya tidak diberitahu orang tu mati macam mana. Sebab katanya mati secara biasa. Ramai yang takut. Kata ejen rumah ni, saya harus terus terang dengan anda. Rumah yang anda nak sewa ni adalah rumah sebelum ni pemiliknya meninggal dunia dalam rumah. Oh, iya ke? Yalah, meninggal dunia. Macam biasa meninggal, mungkin umur tak panjang. Dah tiba masanya dia pergilah. Oh, jadi bila saya dengar tukang yang nak sewa rumah ni lah, seorang ejen hartanah ni, beritahu saya. Sebelum itu kisah ini berlaku bukan di Singapura. Ini di seberang tambak di Malaysia. Jadi katanya, okeylah, saya pun sewalah rumah ni. Tak fikir bukan-bukan kisi orang mati. Dekat mana-mana pun orang mati. Saya pun duduk dalam rumah ni. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Selepas 2 minggu duduk dalam rumah, baru banyak benda-benda yang menakutkan berlaku. Antara perkara yang berlaku, saya dalam bilik dah pun tidur. Pukul 1 pagi, Casey, benda ni terjadi. Bayangkan pendengar dia. Pukul 1 pagi, saluran TV bertukar-tukar saluran dengan sendirinya. Saya bangun dari katil, pergi luar tengok TV, tukar saluran. Sekejap TV tu tukar saluran lain, sekejap ke saluran lain, sekejap saluran Melayu, sekejap ke saluran Inggeris. Saya matikan TV. Masuk balik tidur. Kemudian beberapa hari sedang saya duduk dekat ruang tamu. Kali ini lain pula. Lampu dalam bilik berkelap-kelip. Pada mulanya saya ingatkan lampu tu rosak. Tapi bila saya masuk dalam bilik, suis lampu tutup. Tapi lampu berkelap-kelip. Bagaimana tu? Sampaikan pada satu hari, setelah hampir nak dekat sebulan saya duduk dalam rumah tu, kejadian ini berlaku, tapi tidaklah sampai menakutkan saya teramat sangat. Tengah baring atas katil,
saya terpandang dekat atas siling dalam bilik yang saya tidur tu. Saya ternampak macam ada besi terkeluar daripada siling tu. Besi apa tu Saya pun berdiri dekat atas katil dan cuba tengok dengan rapat lagi. Ada sejenis besi yang terpacak keluar. Tidak fikir yang bukan-bukan. Saya pun rasa mungkin tuan rumah pasang kelambu. Mungkin tempat pasang kelambu atas tu besi tu digunakan untuk letak kelambu supaya tak diserang oleh nyamuk ketika tidur. Sampaikan pada satu hari, saya bawa seorang kawan datang ke rumah untuk bermalam di sana. Kami dekat luar sedang menonton filem seram. DVD yang kawan saya bawa. 2 orang Casey, kawan kerja saya. Tengah tengok. Tiba-tiba bila cerita hantu ni kan ada bab-bab yang mana satu scene tu gelap. Bila gelap, saya boleh nampak refleksi dalam bilik. Bila setiap kali TV tu gelap, nampak refleksi dalam bilik saya. Ada satu kali tu, saya tengok scene tu gelap, tiba-tiba ternampak refleksi hanya dalam 2-3 saat. Saya terus toleh ke belakang. Terperanjat saya dibuatnya. Dalam refleksi TV yang nampak dalam bilik yang saya tidur selama ni, saya nampak macam ada orang tergantung dekat katil. Betul, saya tak bohong. Kawan saya sampai tanya, kenapa dengan kau? Saya tak boleh berkata apa-apa. Dan lalu saya terfikir, saya teringat dengan cangkuk yang ada dalam bilik. Adakah itu cangkuk yang digunakan untuk gantung diri? Saudara, lebih kurang lagi 10 minit sebelum saya undurkan diri dan kita jumpa esok malam. Ada yang kata tentang audio yang saya putarkan awal tadi macam-macam saya terima. Ada yang kata di sini terdengar suara seperti orang minta tolong dalam bahasa Inggeris, katanya help me. Help me. Saya cuba dengar tadi audio beberapa kali, tak dapat dengar detect. Mungkin anda menggunakan earphone yang lain, saya tak pasti. Ataupun mungkin ada sesuatu yang di tepi anda yang mengatakan help me. Jadi terima kasih sekali lagi pada anda yang sedang mendengar Ria 897 FM. Yang pasti kalau ada kisah pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya. Selepas nampak sekali tu, barulah waktu-waktu yang lain saya ternampak. Kemudian saya tanya kepada ejen rumah, tuan rumah ni meninggal dunia macam mana Kau cakap dengan aku, kau terus terang dengan aku. Aku minta maaf. Aku bohong dengan kau. Memang dalam rumah tu ada orang mati. Itu tak dinafikan. Tapi bukan mati secara biasa. Tuan rumah tu gantung diri dalam bilik yang kau tidur. Kalau boleh kita on air lah. Tadi ada yang telefon katanya, Casey nak off air sekejap boleh, nak kongsi kisah. Kalau off air kisah anda 10 minit habis. Terus saya tutup tirai. Terima kasih. Boleh sama-sama kita dapat mengingati ataupun mengingatkan antara satu sama lain. Kita ke udara untuk berkongsi pengalaman. Tak perlulah kita off air. Kalau nak off air, mungkin sewaktu saya sedang putar lagu ke. Terima kasih lah. Okey, 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hai, siapa tu? Nama saya yang Easy. Easy, panggilan dari mana ni? Saya tinggal di Pasir Ris. Ada kisah tentang apa? Silakan. Ada kisah tentang Gunung Ledang, Casey. Anda pernah ke sana ke? Saya pernah ada 3 kali, Casey. Oh, tahun bila tu? 3 kali, tahun 2001, 2003 dan 2005. Tapi yang cerita ni tentang yang 2003 punya. Wah, anda pergi dengan teman-teman ke macam mana?
Bukan. Itu time saya volunteer untuk satu organisasi. Membawa budak-budak secondary school. This time saya belum lagi NS lah. Tapi saya bawa budak-budak secondary school ni di Gunung Ledang. So ceritanya ni dekat bawah, dekat Gunung Ledang bawah tu, dekat dia resort sana ada dia punya kedai souvenir. So budak-budak ni ada satu budak ni, nama dia start A lah, kita panggil A. Dia nakal lah, dia suka prank-prank budak-budak yang lain. Lepas tu, lepas dah lepas mendaki Gunung Ledang, turun balik tu dekat souvenir shop tu, dia tak bilang kita, dia tahu kita yang dia tak bawa duit ekstra. So dia dah bawa balik some souvenir, bawa balik Singapore. So the problem tu start bila dia dekat Singapore. So dia dah bawa balik some souvenir dekat rumah dia tu. So the strange things start to happen lah. Rumah dia start to black out. Every few hours blackout. Ni yang dia ceritakan lah. So dia tak stop situ lah. Then bunyi noises malam-malam, ada pintu bunyi buka tutup. So the parents were worried. Bawa pergi jumpa yang organizer. Dan organizer pun investigate lah, tanya budak tu. Dia kata organizer pun dia tahu yang dekat Gunung Ledang tu tak boleh main-main lah, sebab dia quite keras kan. So dia tanya budak tu apa actually dia tak buat. So in the end dia declare, dia kata yang dia ada ambil some stuff lah. So quickly dia 3 orang, organizer, saya and that kid, kita pergi balik ke Tangkak sana, pergi balik ke Gunung Ledang. Dan bila kita arrive dekat Gunung Ledang, kedai souvenir tu, the owner of the souvenir shop tu dah tunggu kat depan. Seolah-olah macam dia tahu yang the boy A tu coming back to return the souvenir. Itulah cerita kisah malam ni, KC. Jadi Gunung Ledang, anda daki Gunung Ledang tu berapa lama mengambil masa dari bawah ke atas? Selalunya kalau bawa satu grup, it takes one night dekat Kolam Putri sana. Dan besok pagi dia naik puncak lah. Dan saya yakin kalau anda ke Gunung Ledang pasti pernah dengar kisah-kisah mistik di sebalik sejarah Gunung Ledang tu. Antaranya kisah yang boleh anda kongsi sebelum anda akhiri perbualan ni, apakah mungkin kaitan dengan Gunung Ledang yang seram-seram, yang misteri? Pernah dengar cerita yang daripada guide kita, kalau naik atas tu mesti ada guide kan. Guide, ada cerita yang satu kali tu 3 orang Jepun mendaki Gunung Ledang without any guide. Then after that the comms ke bawah, dekat bawah, dekat HQ mengatakan yang 3 orang ni nampak Jembatan Emas. Then dekat bawah tu kata dengan 3 turis ni jangan cross the Jembatan Emas. Tapi ni 3 turis very curious, they cross over. Indian baik begitu. Tak dapat locate lah sampai dah sekarang. Wah. Terima kasih dengan pengalaman dan kisah misteri anda. Selamat pagi. Kembali. Saya suka dengan pemanggil-pemanggil yang mungkin berkongsi kisah dengan tenang tadi itu dan jelas suaranya, yang ingin berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, kiriman selanjutnya yang ingin saya bacakan ini datangnya daripada Razimah. Sebelum tu mungkin satu lagi pemanggil di ujung talian. Siapakah gerangan di ujung talian? Hello, 669-11897. Hello, selamat pagi. Terputus. Razimah kata, KC, selamat pagi pada anda. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang saya pernah terkena. Ini berlaku ketika saya berada di dalam tandas sedang menonton wayang dengan kawan baik saya. Jadi saya mula-mula saya nak ajak kawan baik saya untuk temankan saya. Saya ini jenis penakut.
Oleh kerana saya pun tak nak mengganggu dia sedang seronok menonton wayang tu, saya pergi tandas seorang diri. Cerita yang kami tengok pun bukan cerita hantu. Tapi saya ni memang penakut. Nak tandas dekat dalam pawagam seorang diri waktu malam. Saya pun keluar daripada pawagam menuju ke arah tandas. Sebelum nak masuk tandas, dekat luar tandas tu saya dah dapat lihat ada seorang perempuan masuk dalam tandas. Saya nampak kelibat lah seorang wanita masuk dalam tandas. Okey lah, ada orang lah. Saya pun masuk dalam tandas, masuk salah satu cubicle. Jadi saya sedang lepaskan hajat kecil, tiba-tiba dalam tandas tu saya dengar bunyi orang menangis. Mungkin perempuan tadi yang masuk tu lah, ataupun ada orang lain menangis. Saya dengar menangis, terisak-isak menangis. Tak apalah, saya pun habiskan hajat saya keluar. Saya tengah cuci tangan, dan baru saya perasan dalam tandas tu saya seorang saja yang ada. Sebab dalam tandas tu cuma ada 2 kubikel. Kubikel yang pertama saya masuk, saya gunakan. Kubikel yang kedua sebelah tu ditampal satu stiker dekat luar. Dia letakkan satu stiker dekat luar, do not use under repair. Jadi kalau tandas tu tak boleh masuk, tadi nampak perempuan masuk. Perempuan tu pergi mana Dan siapa yang nangis dalam toilet? Saya terdiam. Tak apa, saya kuatkan semangat. Saya pergi dekat tandas, pintu tandas yang dikatakan under repair. Saya pun cuba letak jari telunjuk saya tolak. Bila saya cuba tolak, tandas tu memang tak boleh buka. Mungkin dah pun dikunci, memang tidak dibenarkan untuk menggunakannya. Dengan perlahan-lahan saya keluar sampai dekat depan tandas. Saya dah tak jalan lagi. Saya terus lari masuk dalam pawagam ataupun teater. Termengah-mengah dibuatnya, duduk sebelah teman. Teman saya tanya, kenapa dengan kau? Saya cuma giling kepala, tak ada apa-apa. Casey, siapa tu yang nangis? Dan siapa yang masuk tandas? Terima kasih. Selamat tengah malam.